الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين. Berkata Imam Al-Allamah Abdul Qasim Abdul Karim bin Hawazin Al-Kushairi, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Abu Sulaiman Ad-Darani menyatakan, orang yang melewati malam harinya dengan cara yang baik akan memperolehi balasan di siang harinya, dan orang yang melewati siang dengan cara yang baik akan memperolehi balasan di malam harinya. Barang siapa yang tulus dalam menjauhi hawa nafsu akan terbebas dari beban memberi nafsu makanan. Allah bersifat Maha Pemurah hingga tidak mahu menghukum hati yang menjauhi hawa nafsu demi dia. Allah Ta'ala mewahyukan kepada Daud AS, wahai Daud, peringatkanlah para sahabatmu terhadap sikap menuruti hawa nafsu, sebab pemahaman hati yang terikat dengan hawa nafsu, yang terikat dengan hawa nafsu dunia terdinding, terhijab dariku. Dikatakan bahawa seorang yang sedang duduk di udara dan seorang bertanya kepadanya, bagaimana engkau dapat melakukan hal ini? Dia menjelaskan, aku meninggalkan hawa nafsu, maka Allah menjadikan udara, hawa, tunduk kepadaku. Dikatakan, jika pemenuhan 1000 hawa nafsu ditawarkan kepada seorang mukmin, dia akan menolaknya dengan rasa takut kepada Allah. Tetapi jika pemenuhan satu kehendak hawa nafsu ditawarkan kepada seorang pendosa, pemenuhan itu akan mengusir darinya rasa takut kepada Allah. Dikatakan juga, janganlah kau tempatkan kendalimu di tangan nafsu, sebab ia pasti akan membawamu kepada kegelapan. Yusuf bin Asbat menyatakan, hanya takut yang sangat atau kerinduan yang gelisah sahajalah yang dapat memadamkan nafsu dalam hati. Al-Khawas menyatakan, barang siapa yang meninggalkan hawa nafsu tapi tidak menyertakannya dalam hatinya adalah seorang pendusta, dalam pernyataannya bahawa ia telah meninggalkan hawa nafsunya itu. Ja'far bin Nasir mengkhabarkan, Junaid memberiku wang 1 dirham dan menyuruhku membeli buah kenari. Ku beli beberapa biji dan ketika saat berbuka puasa tiba, dia memecahkan salah satunya dan memakan isinya. Tapi kemudiannya dia memuntahkannya dan menangis. Singkirkanlah buah-buah ini, katanya. Ketika aku bertanya apa yang telah terjadi, dia menjawab, sebuah suara berseru dalam hatiku, tidakkah kau punya rasa malu? Engkau menjauhi satu nafsu demi untukku, tapi kemudian mengambilnya lagi. Kaum Sufi menuturkan, huruf nun dari kata haiwan, daripada hawanun. Kehinaan telah dicuri dari kata hawa, ini hawa nafsu. Menyerah kepada setiap hawa nafsu berarti jatuh menjadi korban kehinaan. Ketahuilah, diri manusia memiliki sifat-sifat yang tercela. Di antaranya ialah dengki. Muslimin dan muslimat sedang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, sedang penonton semua, selagi kita bicarakan tentang hawa nafsu. Ya, hawa nafsu yang seringkali kita akan menyesal, seringkali kita akan kecewa dan dikecewakan, dan seringkali kita
berharap semoga kita dapat undur kembali apa yang kita tuturkan, apa yang kita lakukan. Kerana setiap hawa nafsu itu akan menanamkan penyesalan yang dalam. Suatu tindakan yang kita lakukan dengan hawa nafsu, maka buahnya yang kita dapat ialah penyesalan. Dan penyesalan itu cukup panjang dan pahit. Apatah lagi di hari akhirat kelak, bagaimana manusia waktu mana akhirat kelak mau pulang kembali, mau kembali untuk beramal, melakukan ketaatan. Dahulu mereka ditimpa dengan kehinaan disebabkan hawa nafsu. Walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal saliha inna muqinun. Kalau kamu lihat manusia yang melakukan kesalahan pada hari itu, wahai Muhammad, mereka menundukkan pandangan mereka dengan penuh kehinaan. Lalu mereka berkata, wahai Tuhan kami sudah melihatnya, kami sudah mendengarnya, pulangkan kami ke dunia untuk kami melakukan amal soleh. Kami sudah yakin sekarang. Apa yang mereka yakin? Bahawa punca mereka rosak kerana mengikut hawa nafsu. Sebagaimana kita sebut semalam, hawa nafsu ialah laluan syaitan. Satu-satu cara syaitan menundukkan kita melalui hawa nafsu. Kerana itu kita manusia kena sentiasa ingatkan diri kita bahawa kita tidak diciptakan untuk hawa nafsu kita. Kita tidak diciptakan juga untuk menjadi hamba hawa nafsu, apatah lagi mempertuhankan hawa nafsu. Hawa nafsu ini perlu tunduk kepada kehendak syarak dan tidak boleh melangkaui dan melepasi sempadannya. Ia umpama anak kecil yang dijaga oleh ibu dan ayah. Maka si anak kecil ini sifatnya cuma ingin bermain, tidak fikir lebih pada itu. Permainan yang dimainkan kadang-kala bahaya, yang boleh membunuhnya, membinasakannya. Maka si ayah dan ibulah yang sentiasa memerhatikannya, sentiasa memegang tangannya. Bila melintasi jalan yang bahaya, dipegang tangan. Bila melihat makanan-makanan tertentu, maka dipilih-pilih makanan yang sesuai. Bila sampai masanya, mak ayah ini akan menidurkannya. Jangan bergerak, tidur. Maka inilah satu perumpamaan yang mudah tentang hawa nafsu. Tapi tuan-tuan bayangkan seorang anak kecil, bila dibiarkan bebas di tengah-tengah jalan raya yang sibuk, apa yang akan berlaku? Dia merosakkan. Apa yang berlaku? Dia akan membinasakan dirinya sendiri. Maka hawa nafsu mesti dalam kawalan. Kalau anak kecil tadi perlu dikawal oleh mak ayah, hawa nafsu jauh lebih perlu dikawal. Sebab itu Allah ingatkan dalam Quran, wa anihkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum wahdharhum an yaftinuka bi ba'di ma anzalallahu ilaik. Wahai Muhammad, berhukumlah dengan apa yang Allah Ta'ala hukumkan, yang Allah turunkan kepadamu. Jangan kamu mengikut hawa nafsu mereka, dan hati-hati daripada fitnah yang mungkin mereka lakukan pada apa yang Allah turunkan kepada kamu. Ayat ini maksudnya, tuan-tuan sekalian, kita tahu dalam hidup kita dicipta menyembah Allah, dan kita setiap pagi dan petang saban hari melihat perintah Allah kepada kita. Apa yang Allah Ta'ala turunkan, apa yang Allah Ta'ala suruhkan. Maka hati-hati hawa nafsu yang cuba memindanya. Kita bila solat, nafsu kata kejap sikit lah, kejap lagi. Lepas ni, akhirnya keluar waktu solat. Kita bila nak keluar zakat, nantilah, akhirnya terlepas waktu bayaran zakat. Kita bila nak pergi haji, nafsu kata muda lagi, haji buat apa?
akhirnya kita mati belum sempat menunaikan ibadat haji. Kita nak berubah jadi baik, nak taubat, nafsu kata kejap lagi, akhirnya mati sebelum taubat. Demikian hawa nafsu menangguhkan, menempuhkan. Bukan hawa nafsu dengan berani berkata, kalau kamu taubat nanti kamu dah tak boleh seronok, kalau kamu pergi haji nanti kena jadi baik, muda lagi. Tuan-tuan, seringkali hawa nafsu merosakkan kita. Kalau tadi manusia bila berada di akhirat minta pulang ke dunia, yang berada dalam kubur pula nak keluar balik, nak melakukan amal soleh. Allah Ta'ala berfirman tentang orang-orang yang berada dalam kubur dengan berkata, Rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima tarak kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, pulangkan aku ke dunia untuk aku melakukan amal soleh yang telah aku tinggalkan. Sebab apa dia tinggal amal soleh? Sebab hawa nafsu. Lalu Allah Ta'ala berkata, tidak sekali-kali kau mampu. Kamu hanya mampu berangan dan bercita-cita. Tunggulah kamu dalam kubur ini sehingga hari kebangkitan. Dan demikian juga bila kita hampir nak mati, ketika itu kita minta dilambatkan mati. Hatta idza jaa ahadakumul maut, sehingga apabila datang kepada mereka mati, fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin wa lan yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Sehingga bila mana datang malakul maut kepadanya, ya Allah, dia berkata, tolong beri masa sikit lagi, saya dah nak sedekah ni, saya dah nak jadi orang soleh. Dan tidak akan dilambatkan bila datang ajal seseorang. Allah Maha mengetahui apa yang mereka lakukan. Tuan-tuan sekalian, lihat tiga keadaan waktu kita nak mati, dalam kubur dan akhirat kelak. Kita minta kembali. Untuk apa? Untuk tidak lagi mengikut hawa nafsu. Kerana itu kita lihat Islam menurunkan syariat bukan sekadar membentengi kita daripada syaitan yang senantiasa ingin menyesatkan kita, bahkan daripada hawa nafsu. Kita diajar berhenti makan dan minum sebulan di bulan Ramadan. Bahkan kita diajar ketika mana solat jangan makan, jangan minum. Itu perkara yang membatalkan secara ijma' para ulama, secara nas yang jelas. Dan kita diajar untuk kurangkan tidur, bangkit untuk solat subuh. Bahkan sebelum itu bangkit untuk tahajud, untuk berwitir, melawan hawa nafsu tidur, melawan hawa nafsu makan. Kita diperintahkan untuk bersedekah dan mengeluarkan zakat, melawan nafsu pada harta. Dan kita diperintahkan mencari pasangan-pasangan kita yang ada agama, bagi menentang hawa nafsu yang sekadar melihat pasangan yang cantik, yang lawa, yang tegak, yang punya sifat-sifat fizikal nafsu. Islam kata tidak, bukan agamanya. Fasfar bizatid din, tengok agama. Taribat yadak, dahulukan agama, kalau tidak kamu akan rugi. Dan kita didik anak kita, Islam menyuruh mendidiknya dengan menyintai Allah, menyintai Rasulullah, menyintai membaca Al-Quran. Walaupun galik kita, tuan-tuan, anak ni nak suruh dia menari, menyanyi, berjoget, biar dia main sampai ke petang. Tidak. Cinta kita pada anak-anak bukan cinta nafsu, cinta yang datang dengan perintah Allah. Tuan-tuan, orang yang paling cinta pada anaknya namanya Ibrahim AS. Dia sayang anaknya bernama Ismail. Faktor sayang banyak. Cukup kita berkata, seorang bila lama tak dapat anak, tiba dapat anak, sayang dia macam mana? Kita kahwin 10 tahun tak dapat anak, bila dapat anak, macam mana sayang anak tu? Tanya orang kahwin 10 tahun. Yang kahwin 20 tahun baru dapat anak, macam mana sayang? Berbeza dengan orang kahwin tu dapat anak. Nabi Allah Ibrahim umur 120 tahun baru dapat anak.
120 tahun. Bayangkan, nunggu lama mana. Lihat bagaimana Allah mengajak Ibrahim untuk menyayangi anaknya. Diperintahkan meninggalkannya di satu tempat yang tak ada penghuni, tak ada rumah, even tak ada makhluk melainkan binatang buas, Makkah. Yang waktu itu belum ada Kaabah, belum ada orang pun, belum ada sumber air pun. Maka kenapa Ibrahim AS diperintahkan tinggal anak di situ? Begitu cara menyayangi anak, meletakkan anak supaya dia belajar bergantung pada Allah. Belajar bergantung pada Allah. Kita tak ajar anak kita bergantung dengan kita. Itu bukan cara kita ajar dia sayang, bukan cara kita menyayangi dia. Kalau kita ajar anak-anak kita bergantung dengan kita, kita akan binasa, anak pun binasa. Gantung pada Allah. Wahai anakku, ketahuilah yang beri rezeki kamu ini Allah. Wahai anakku, yang menjaga kamu ini Allah. Wahai anakku, yang memberi kesihatan pada kamu Allah, bukanlah ayah. Kerana itu minta dengan Allah. Kerana itu berdoa pada Allah, berharap pada Allah. Tuan-tuan, anak kita duduk kat mana pun dia kuat. Itu antara signifikan waktu Ibrahim diperintahkan tinggallah di Mekah. Kemudian Ibrahim datang kembali untuk menyembelihnya, seolah nak ajar taatlah Allah, walaupun pada taat itu akan membinasakan diri kamu. Hawa nafsu kalau ikut dia tak nak susah sikit. Hawa nafsu ni tak nak susah sikit. Tapi kita diajak ibadat-ibadat ini bagi melawan hawa nafsu. Sebab itu kata Umar bin Abdul Aziz, ibadat yang paling baik apa yang hawa nafsu menentangnya. Afdal ibadah, sebaik-baik ibadat apa yang hawa nafsu tak suka sangat. Tuan-tuan, bangun awal siapa suka? Subuh-subuh kita datang nak mengaji, kuliah, siapa suka? Itu kalau boleh nak bangun pukul 8 pagi, 9 pagi. Lepas tu nak buat apa? Tengok Facebook sudah. Kita lawan hawa nafsu, kita dengar kuliah kalau setengah jam, kalau 2-30 minit lawan. Kita belajar daripada Ibrahim macam mana dia ajar sayang anak. Sehingga kalau kita baca sejarah, berapa kali Nabi Allah Ibrahim jumpa Ismail. Demikian realiti cara menyayangi anak, meletakkan dia dengan Allah. Akhirnya waktu benar-benar kita nak berseronok dengan anak-anak kita dalam syurga. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa amma man utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Adapun orang yang mendapat buku catatan tangan kanan, maka akan dihisap dengan hisap yang paling mudah, kemudian dikembali bersama keluarganya dengan penuh gembira. Allah himpunkan kita dengan keluarga kita, dengan anak isteri kita di hari akhirat kelak. Maka ini cara kita melihat hawa nafsu. Ingat, jangan biarkan hawa nafsu bebas memerintah di badan kita. Hawa nafsu bukanlah raja, dia juga bukanlah menteri. Dia cuma pekerja biasa dalam badan kita. Raja dalam badan ini ialah iman kita pada Allah. Menteri kita ialah Islam. Pembantu-pembantu utama kita ialah ikhlas kita pada Allah, mujahadah, sabar, redha, qanaah. Hawa nafsu cuma rakyat bawahan yang perlu mengikut perintah. Dia tidak berkuasa atas diri kita. Tapi kalau tuan-tuan bayangkan, kalau orang bawahan jadi raja, maka bagaimana dia mentadbir negara dengan keadaan tak ada pengetahuan dan sebagainya. Maka Imam Abdul Qasim bawa cerita-cerita bagaimana lawan hawa nafsu daripada benda basic, bab makan minum. Abu Sulaiman Darani pertama buat kata-kata. Abu Sulaiman Darani, kita tuan-tuan kalau malam kita buat benda baik, esok hari insya-Allah banyak benda baik kita dapat. Kalau siang ni kita buat benda baik, insya-Allah malam nanti kita akan dapat balasan-balasan yang baik. Dan orang yang benar-benar ikhlas dalam menjaga hawa nafsunya, dalam memelihara dan mengawal hawa nafsunya, maka
dia akan terbeban daripada semua bebanan kehidupan dunia, termasuknya makan minumnya. Maksudnya tuan-tuan sekalian, dia tak kisah kalau setengah kita kan, oh kalau tak ada makan minum habislah kita. Tak, dia pun tak kisah. Dia berjaya melawan hawa nafsunya. Tuan-tuan, Allah ni pemurah. Kalau ikut perangai hawa nafsu kita, hati kita dah jauh dari Allah, dah mati dah. Tapi Allah masih melimpahkan ruang-ruang untuk kita dekat dengannya. Tapi bermakna, oh kalau macam tu biarlah hawa nafsu, jangan. Allah beri peluang. Allah beri peluang. Kalau ikut akibat hawa nafsu kita ni, hati kita dah mati lama dah. Kalau ikut akibat hawa nafsu, kita dah jauh lama dari Allah. Tapi sifatnya Allah Maha Pengasih, Pemurah, Penyayang. Dia tetap masih lagi beri ruang untuk kita tengok, kenal, tunduk pada Allah. Tapi hati-hati, memang hawa nafsu kesudahannya begitu. Sebab itu Allah berfirman pada Daud AS, wahai Daud, tolong beritahu sahabat-sahabatmu tentang buruknya hawa nafsu, kerana hawa nafsu itu akan menjadi dinding mereka daripada aku. Yalah, bila kita sebut sedekah, hawa nafsu kita, sedekah buat apa? Ni duit kita nak belanja. Tapi tuan-tuan bayangkan jarak kita dengan Allah jauh, sebab kita kedekut. Tapi orang faham, tak apalah, sedekah ni kan Allah perintah, Allah suruh. Sedekah ni juga untuk kebaikan kita dunia akhirat. Bahkan Allah pun janji akan digandakan, digantikan. Kita pun sedekah, maka lihat kita berjaya menundukkan hawa nafsu kita. Dan dikatakan ada satu cerita, seorang tu tuan-tuan, dia boleh duduk di udara, terbang dia. Lalu kata, kenapa kamu boleh terbang? Apa mentera, apa jampi, apa amalan? Dia kata, cuma tinggalkan hawa nafsu, maka Allah berikan aku angin ini. Baik, tuan-tuan boleh sebut hawa. Hawa ni ada makna angin, udara. Ia juga bermaksud nafsu. Tinggal nafsu untuk dapat udara ini, kemuliaan ini. Itu hawa. Dikatakan juga bahawa orang mukmin sebenar, kalaulah depan dia ada 1000 hawa nafsu datang untuk memasuki dirinya, dia pasti menolaknya dengan penuh rasa takut pada Allah. Dia orang jahil, orang yang jauh dari Allah. Bila diberikan padanya satu hawa nafsu, cukup untuk menjadikan dia jauh dari Allah, dan dia ambil benda tu. Dia ambil. Kita bayangkan ditawarkan duit sikit je. Orang berjudi tuan-tuan, dia menang banyak mana? Judi menanglah RM100, RM200. Oh, dia ambil macam dia rasa dia kaya raya. Orang beriman, kalaupun dia ada kemungkinan menang juta pun, dia tak nak ambil. Dia takut. Kita umpamakan duit haram, tuan-tuan, duit haram. Bagi orang yang kat hawa nafsu, duit haram dia kata rezeki Allah, rezeki ni yang tolak. Bagi orang yang takutkan Allah, ni bukan hak aku, dia tak akan ambil Allah banyak pun, ambil bukan hak aku. Begitu bagaimana beza orang mukmin dengan orang-orang yang jahil tadi. Yusuf bin Asbab berkata, tuan-tuan, untuk memadamkan hawa nafsu atau mengkontrol hawa nafsu, cuma orang yang benar-benar takut pada Allah dan benar-benar rindu dengan pertemuan dengan Allah boleh. Tuan-tuan, sebab itu kita sentiasa baca bab syurga, kita baca bab neraka, biar pembacaan kita tentang syurga dan neraka ini berterusan. Kita dalam kehidupan dunia banyak percaya untung dunia, banyak, tapi percaya tak kita untung akhirat? Yang duk percaya untung dunia, akhirnya beli saham, beli emas, percaya sangat untung dunia. Walau kalau kira kamu hidup berapa hari, beli saham, ni duit simpanan, ni beli saham, ni duit simpanan, beli emas, ni pelaburan akan datang, ini, itu dan ini. Semua dia nampak apa? Untung dunia. Dia kerana untung dunia pun dia bergaduh dengan orang sebab nak untung dunia. Tak nampak ke akhirat? Tak nampak ke janji Allah tentang syurga yang hebat, tentang neraka yang dahsyat? Tak nampak, tak bacakah dia? Tak masuk dalam hati ke dia? Tuan-tuan, kalau syurga ni masuk dalam hati kita, Masya Allah, mudah bagi menundukkan hawa nafsu. Hawa nafsu tidur,
hawa nafsu makan, hawa nafsu tentang harta, hawa nafsu kejahatan-kejahatan yang banyak. Ya Allah sebut dalam Quran, innan nafsa la'ammaratun bisu. Hawa nafsu ni memang suruh benda jahat. Saya bila pandang syurga, saya pandang neraka, inilah yang menjadikan saya mampu menundukkan hawa nafsu. Aneh kita tuan-tuan, sebab dunia ni cepatnya nampak macam untung, walau rugi banyak. Ramai mana orang membaca keuntungan duniawi, dia selalu rugi. Cerita saham ni naik, saham tu naik, beli rugi dia. Oh cerita ni emas naik beli, rugi juga dia. Apa pun dia cerita tentang dunia untung, dia tetap rugi. Rugi dia. Tak kalau dia kaya sekalipun, hanya untuk nafsu, buat apa? Dan lihat biasa orang yang meletakkan dirinya takwa dan takut pada Allah. Kalau dia kaya, banyak kebaikan dia nak buat, dia nampak jelas. Dan dengan kebaikan tadi dia rasa tak cukup. Tapi kalau orang yang hawa nafsu, dengan harta banyak, tuan-tuan nak buat apa awak nak? Dengan harta banyak, nak makan banyak? Tak boleh makan banyak. Nak beli kereta banyak? Boleh naik sebuah. Nak beli rumah besar? Tidur kat katil bawah je. Nak apa dengan duit banyak? Kita dah kenal ramai orang dengan duit banyak, hanya kerana jaga nafsu, dia tak dapat buat apa. Akhirnya dia terpaksa diet macam orang diet. Dia terpaksa pantang larang itu dan ini. Kerana itu kalau sesuatu yang datang, biar dengan agama. Kalau harta kekayaan itu datang, dia datang dengan agama. Kalau sekiranya datang segala dunia, dia datang dengan agama. Dia bukan datang dengan keadaan nafsu depan, tapi iman kita depan. Sebab itulah Ibrahim Khawas berkata, barang siapa yang meninggalkan hawa nafsunya, cuma cakap je tapi hatinya tidak berjaya menyingkirkan dalam diri hatinya, dalam hatinya, maka dia masih berbohong. Contoh macam kita sebutlah, saya ni ikhlas. Ikhlas kat mulut, hati tak ikhlas. Sama juga saya alhamdulillah dah tolak hawa nafsu. Kita tolak hawa nafsu bukan dengan mulutnya, hati kita juga enggan dengan benda tu. Saya tak nak. Bukan mulut kata tak nak, hati kata kau dapat bagus juga ni. Tak, saya tak nak, hati pun kata memang tak nak. Kalau mulut je kata tak nak, maka dia hulur banyak kali, akan ambil. Bila kita dengan hati, maka kita akan menolak sungguh-sungguh. Ini datang maksiat depan kita, tak nak, ini maksiat. Hati kita juga berkata, maksiat ni saya tak akan buat. Maka kita dengan cepat menjauhkannya. Penting ada keseragaman antara perkataan dan hati kita. Pernah satu ketika anak murid pada Junaid Al-Baghdadi, dia suruh beli buah kenari, beli, dan ketika mana dihidangkan, dia nak buka puasa. Kadang-kadang tuan-tuan kita bila puasa kan ngidang banyak benda. Ni baru niat puasa, naknya makan mutabak, buka puasa, dia dah ingat ni. Padahal puasa tadi untuk mengekang hawa nafsu, tapi boleh teringat banyak benda. Tuan-tuan kita bila puasa teringat lepas ni nak makan nasi goreng kampung, lepas tu nak makan kerang bakar, lepas tu nak makan pari bakar cicak hai asam. Baru puasa sejam, itu tak dang sejam buka puasa lepas tu. Sebab puasanya menahan hawa nafsu dalam keadaan dia masih bercita-cita. Ya, kalau kita, tuan-tuan misal kata, kalau kita berpuasa, kita kata gini, tak apalah rezeki apa pun datang berbuka, alhamdulillah. Tapi yang berlaku pada diri kita dan pada kebanyakan manusia, bila berpuasa je, senarai menu makanan pun mula datang depan kita. Teringat lemang lah, teringat dodol lah, teringat ikan kukus, cicak kicap belada, cicak budu lah, cicak sambal lah. Dia datang tu baru sejam puasa. Lepas tu siap pesan, ingat tu hari ni saya puasa jadi saya nak makan asam pedas. Asam pedas tetel. Oh, dia ingat dah. Maknanya hawa nafsu tu diletak tepi je, tepi. Bunyi je bang, pak masuk balik. Qadha sarapan pagi, tengah hari makan malam. Sebab itu badan dia tak turun. Nafsunya begitu. Itu Ustaz, saya dah puasa tapi tak turun. Sebenarnya puasa yang sebenar ialah puasa melawan hawa nafsu. Bukan tahan makan, bila tahan makan, akhirnya senarai makanan tu dah ada tepi. Sebab itu tuan-tuan bila bazar Ramadan, tuan-tuan puasa, tengok.
Masuk je, langkah je masuk bazar Ramadan, Masya Allah. Sebelum mulut kita ni penuh dengan makanan tu, hati kita dah penuh dengan makanan tu. Oh, ni sedap, nasi arak ni pun sedap. Ni kabsah, ni mandi. Ni pula nampak lem hanis. Oh, dia masuk semua dalam hati. Ni pula nasi biryani ikan, ni biryani kambing. Ini biryani puyuh. Masuk. Ni martabak roti canai. Oh, air katira. Air katira. Ini air asam kecuk. Dia masuk senarai hati ni penuh ni. Padahal senarai kat tangan tu, bini tu lepak perkara je. Abang beli martabak buka puasa. Lepas tu abang beli air katira. Lepas tu abang beli kuih sikit. Lepas tu beli jeruk. 4 senarai. Hati dia ada 4,000 senarai. Akhirnya dia kalah dan tewas. Kerana itu tuan-tuan sekalian, secara muhasabah dirinya, bila kita sedang menahan hawa nafsu, kita juga tahan otak kita daripada berfikir benda tu. Dan menang hati. Kalau saya puasa, katakan, saya tak fikir nak buka puasa apa hari ni, tak apalah. Apa ada, buka je lah. Kalau tak ada pun tak apa. Tak ada pun tak apa. Untuk diri saya, ya kalau saya nak beri ke orang lain, tak apalah. Untuk diri saya. Lepas tu Junaid Al-Baghdadi, bila dia dah ada keinginan nak makan buah tadi, bila buka puasa, waktu dia makan, dia keluarkan balik dan dia menangis. Anak murid dia, kenapa Tok Guru? Ada suara aku dengar berkata, mu ni tak malu ke? Kamu dah jauhi hawa nafsu, tiba-tiba ambil balik. Walau niat kita puasa kan tak nak makan, tak nak minum. Tiba sampai masa, dia makan. Dengan niat adaan wa qadaan. Adat dan qada sekali. Dia kalau makan mari qada ni masalah. Dia sebenarnya makan ni tak ada qada. Makan cuma adaan. Tunai je. Tak ada qada. Sama macam tidur. Tidur ni tuan-tuan jangan qada tidur. Oh, qada tidur habis. Saat saya nak qada tidur malam lepas saya tidur, ni nak qada ni. Oh, dia qada dalam kuliah dia tidur. Masa sembahyang dia tidur. Masa tidur memang dia tidur. Masa kerja dia tidur, dia punya qada. Tidur jangan qada. Yang semalam jangan ingat saya kurang tak. Tidur je hari ni yang patut kita dapat berapa jam. Jangan fikir qada. Makan pun sama tuan-tuan. Jangan fikir qada makan. Jangan kita fikir qada makan. Saya nak qada ni tadi tak makan tengah hari nak qada. Maka kita pun panggil apa? Brunch ataupun dia orang panggil apa dah? Breakfast and lunch. Makan pagi dan makan tengah hari sekali dia qada. Tak tuan-tuan, kalau dah terlepas sarapan lupakan. Ini makan tengah hari je. Kalau dah terlepas makan tengah hari dengan makan pagi, makan malam je. Tak ada qada. Saat ni untuk pagi, tengah hari, malam. Ini siapa? Ini yang saya lupa makan. Dia ambil balik. Akhirnya tuan-tuan benar-benar dia telah mengembirakan hawa nafsu ni kembali. Itu cerita Junaid Al-Baghdadi. Sebab tu kaum sufi berkata, orang yang ikut hawa nafsu dia akan hina. Sebab apa? Daripada hawa dengan hawa alif maksurah, hawa ataupun ya maksurah, dia akan jadi hawanin, hawa ni. Maka akan datang huruf nun itu sebagai simbolik dari sudut bahasa Arab. Daripada ikut hawa nafsu maka hina. Orang Melayu kita kan sebut ikut nafsu lesu. Maknanya hina lah tu, buruk. Kerana itu tuan-tuan, tidak pernah orang ikut hawa nafsu jadi mulia. Yang mulia kerana kita ikut Allah, perintah Allah. Bila kita taat je pada Allah, kita mulia. Tapi bila mana kita ikut hawa nafsu, kita mula diseret sedikit demi sedikit, ditelan sedikit demi sedikit dalam perut kehinaan sebagaimana seekor ular yang menelan mangsanya sedikit demi sedikit sehingga akhirnya masuk semuanya. Dia bermula daripada dia belik. Lepas belik kita dah lemah, dia pun makan kita sikit demi sikit. Hawa nafsu asalnya membelik kita. Kemudian sedikit demi sedikit dia menelan kita. Akhirnya kita sudah tidak wujud. Yang wujud cuma hawa nafsu kita. Maka hawa nafsu kita lah yang menentukan segala-galanya. Apa yang patut kita buat, apa yang patut kita tinggal. Maka itulah kebinasaan. Itulah kerosakan. Itulah kehinaan yang abadi yang manusia akan hadapi. Sebab itu tuan-tuan, jangan sampai hawa nafsu membelik kita, jauh sekali menelan kita. Kita tetap berada pada suatu lembah yang selamat. Biarlah hawa nafsu cuma menjadi pengikut kita, bukanlah yang kita ikuti mereka. Moga ia memberi manfaat
dalam mujahadah kita melawan hawa nafsu, dan letakkan keutamaan kita untuk menuruti perintah Allah Ta'ala walau di mana kita berada. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.